HPA produk halal. Kohor sari, kohor sohu, HPA produk halal. Hai, bermula dengan herba untuk jaga kesihatan. Hai, bermula dengan herba untuk jaga kesihatan. Hak Duk Amal produk kita banyak dah hak berkesan. Hak Duk Amal produk kita banyak dah hak berkesan. Salam dari kami untukmu, wahai para mujahid yang sejati. Janganlah kau gentar atau ragu di dalam menapaki jalan ini. Terus kobarkanlah perjuanganmu untuk meraih kemenangan yang hakiki. Mujahid sejati yang berjiwa badar, kokohkanlah semangatmu, jangan pernah pudar. Walau musuh Allah menghina dan memakar, mujahid sejati tetap tegar tiada gentar. Mujahid sejati yang berjiwa badar, kokohkanlah semangatmu, jangan pernah pudar. Walau musuh Allah menghina dan memakar, mujahid sejati tetap tegar tiada gentar. Salam dari kami untukmu, wahai mujahid sejati. Kopi Radix dengan 7 herba terpilih. Baik, si Chairman. Untuk saat apabila kita perlu bersama yang tersayang. Untuk saat menang dan kalah sama sahaja. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Sedetik budi ditabur, hidup Mekah harum mulia. Untuk saat bila ketenangan diperlukan, Radix Coco. HPA herba penawar al-wahidah, warisan khasiat pengawal sejati, mutu tiada kesengsian lagi, terjamin suci. Tekan button like, anda share dan kongsi video live ini bersama dengan yang berbahagia Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang mulia, hari penghulu hari, hari yang penuh dengan keberkatan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Sama dengan Pak Haji sekali lagi hari ini bercakap tentang satu tajuk yang sangat-sangat menarik, yang diceritakan Allah dalam dua surah, ya, iaitu dalam surah Lebah
dan juga dalam surah Ibrahim. Ceritanya pasal kurma. Menarik sungguh pasal kurma ni. Dan perbincangan kurma ni juga terkait dengan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi oleh sebab itu maka perbincangan ini begitu luas sekali. Yang hebatnya kita cuba akan meneliti satu persatu di dalam persepsi dunia pengobatan. Jadi di sini Pak Haji mohon ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala jika ada pandangan-pandangan yang tersalah, dan kalau pandangan-pandangan tersalah dengan hadis-hadis Nabi tentang pengobatan ini ataupun di dalam penggunaan makanan Rasulullah SAW itu, maka lihat hadis itu yang utama. Sebab bila kita memperkatakan tentang tip Nabawi, maka dia tak boleh keluar daripada bingkai Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Masya Allah. Jadi kurma ini dikenali juga sebagai ar-ratab atau at-tamar. Ada orang kata kurma ni berasal daripada kerajaan Mesopotamia dahulu. Berapa lama ya? 5,000 tahun lah Mesopotamia, hingga 6,000 tahun dulu. Masya Allah. Dan ketika mumia itu ditemui, ada tikar yang didapati digunakan untuk membalut mumia tersebut daripada daun kurma. Jadi ada orang mengatakan datang daripada negara-negara seperti Bahrain. Alhamdulillah, Pak Haji pernah sekali pergi buat umrah, balik tu singgah di Bahrain. Ya, jadi ketika singgah di Bahrain tu, subhanallah, ya. Bahrain ni apa? Laut ya, laut. Tetapi ada satu pokok. Ini nak cerita sikit lah, kita bagi supaya kita relax sikit, ilmu dapat kita serap. Ada satu pokok di Bahrain tu, dia panggil pokok Nabi Adam. Rindang dan cantik, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Tetapi apa pun yang Pak Haji nak sebutkan, ada yang mengatakan daripada Bahrain dan dibawa ke negara-negara sampailah ke Madinah, ada yang sampai ke negeri-negeri Arab yang lain. Katanya begitu. Masya Allah. Cumanya kurma ini juga disebut dalam kitab Taurat dan Injil. Masya Allah ya. Kita ada 4 kitab yang kita kena beriman secara ijmal, secara menyeluruh. Ya, apa dia itu? Iaitu Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Injil Nabi Isa alaihissalam, Zabur kepada Nabi Daud, Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Ketiga-tiga ini, Taurat, Zabur, Injil, kita kena beriman secara ijma, secara keseluruhannya begitu. Tetapi di sudut praktik amalannya, membacanya, ialah kita baca Al-Quran. Soalannya, boleh tak kita nak baca Injil sekarang? Boleh, tetapi Nabi SAW menyuruh kita membaca Quran. Sebab itu ketika ada sahabat baca kitab-kitab yang lain itu, Nabi kata, apakah kamu tak baca Quran? Sebab zaman ini, waktu ini ialah waktu kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kita kena ikut itu dan sebagainya. Ada orang Islam yang Pak Haji jumpa, dia kata dia merayakan hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Sebab apa dia jadi macam ni? Sebab ketidakfahaman daripada memahami bagaimana cara beriman dengan rasul-rasul. Bila sudah sampai di zaman Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ialah ikutan kita ialah Nabi Muhammad SAW. Ya, ada syariat-syariat daripada rasul-rasul dulu yang tidak dibolehkan dalam syariat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Seperti apa? Perkahwinan misalnya, perkahwinan abang dengan adik misalnya. Syariat ni boleh ketika Nabi Adam alaihissalam, tapi Nabi kita tak boleh. Itu mahram. Itu di antaranya. Jadi banyak perbincangan lagi, cuma Pak Haji nak fokuskan bahawa terdapat cerita pasal pokok kurma ini dalam Taurat dan juga Injil. Masya Allah ya. Kemudian kurma ini juga dikatakan bahawa ada kurma itu macam ni, macam Pak dibawa contoh ni. Ini kurma daripada kurma di Madinah. Ini nama kurma Nabi, Ajwah namanya. Di Madinah ni ada Sakari. Di Madinah juga ada kurma Al-Barni. Nanti kita akan lihat kelebihan-kelebihan kurma-kurma tersebut.
Dan ini ada juga Mariami agak sikit keras. Mariami ini dan juga tidak begitu manis. Itu di antaranya, masya-Allah. Baik. Oleh kerana ada lagi beberapa perkara bila sebut dalam dunia pengobatan, ada satu hadis yang menarik. Nabi SAW itu dia ambil kurma bersama dengan semangka atau tembikai. Bahasa Indonesia panggil semangka. Semangka tu bahasa Malaysia panggil tembikai. Al-bitti. Al-bittih. Bukan al-bittih. Al-bittih. Al-bittih ni iaitu tembikai. Tembikai ni yang hijau ni. Jadi oleh sebab itu bila dikatakan hadis itu, Rasulullah SAW itu mengambil kurma dan juga al-bittih, maka Rasulullah mengambil dua sifat. Sifat kurma ini sifat yang panas, al-bittih ini adalah sifat yang dingin. Bila cerita tentang al-bittih ini, maka ada dua pendapat. Satu pendapat, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan al-bittih itu ialah sesuatu yang semangka atau tembikai yang hijau begini. Sementara Ibnu Hajar mengatakan bahawa al-bittih itu kerana kelaziman. Kalau kita pergi tanya dekat orang Madinah, al-bittih itu apa? Dia akan kata ini tembikai susu. Jadi ada dua pendapat. Tetapi apa yang Pak Haji nak sebut dekat sini, ada juga yang mengatakan Rasulullah itu mengambil dengan timun. Jadi itu adalah antaranya. Jadi nanti kita akan cuba menghuraikan. Sifat daripada kurma ini ialah sifat panas. Sifat daripada tembikai ini ialah sifat dingin. Jadi Nabi kata panasnya ini akan didinginkan dengan ini. Dinginnya ini akan dipanaskan dengan ini. Jadi makanan Nabi SAW itu mencampurkan dua unsur, panas dan dingin. Soalannya kurma dulu. Kurma ni panas kering atau panas lembab? Itu ada dua pendapat ahli-ahli herba. Ada yang mengatakan dia bersifat panas kering, ada yang dikatakan dia panas lembab. Itu yang cukup menarik. Cuma ramai orang yang tak tahu. Ni Pak Haji nak bagi tahu. Selalunya kalau kita masak di rumah kita, masak daging, macam mana cara nak melembutkan daging tersebut? Satu, boleh gunakan daun pandan wangi atau ambil akar pandan wangi, rebus bersama daging yang liat, yang tua, yang keras itu, dengannya dia akan jadi lembut. Yang kedua, boleh ambil daripada betik ataupun papaya muda, potong isinya sikit, masuk rebus, dia akan jadi lembut. Masya-Allah. Tetapi kalau orang di Thailand pula, ini kerana ada orang Thailand duk tengok ni, kita cerita sikit. Thailand dia buat sup, ini Pak Haji tahulah sebab macam tu lah. Kita ambil daripada gula-gula, ada gula-gula herbs itu, dimasukkan, dia akan jadi lembut. Tetapi tahukah kita salah satu cara untuk melembutkan daging itu adalah biji kurma. Jadi ketika kita masakan yang ada daging, jangan lupa masukkan biji kurma ke situ. Masya Allah. Dulu ada satu kawan Pak Haji, nama dia Dr. Azizan Homopati. Sudah meninggal, Allah yarham. Almarhum ini telah mengeluarkan satu produk kopi yang dikenali sebagai kopi Tamara. Sama juga ya. Buah kurma ni namanya tamar. Jadi dia nama kopi Tamara. Digunakan apa? Digunakan daripada biji biji kurma. Masya Allah. Banyak biji kurma ini yang boleh kita mendapatinya. Masya Allah ya. Jadi kalau kurma ini dipanggil khusah. Dipanggil khusah dalam bahasa Arabnya, dan timun kita panggil khusah, dan kurma ini ada 120 jenis mengikut Imam Nawawi. 120 jenis. Masya Allah. Pak Haji pun ada juga menanam kurma, ada 100 pokok kot, dan daripada pokok tersebut biasanya kurma ni berbuah umur berapa 4 tahun dah keluar buah, kalau betul-betul dipelihara dengan baik.
Jadi oleh sebab itu maka kurma ni sesuatu yang menarik sebab dia ada hadis-hadis Nabi SAW dan dia ada dalam kitab dan dia ada dalam Al-Quran dan kitab-kitab sebelum itu. Masya Allah, sangat-sangat menarik. Baik, hari ni kita tengok Nabi SAW selalunya dia makan kurma ni dengan dia minum air. Simple sungguh makanan Rasulullah SAW ini. Sebab itu Pak Haji sebenarnya nak cerita kurma ni lambang zuhud. Lambang zuhud. Ya, di mana Nabi SAW kata tak ada apa pun kurma sajalah. Jadi kurma itu menjadi satu makanan asasi. Macam kita kat sini makan nasi. Sana dia makan kurma. Simple saja. Makan kurma. Jadi itulah banyak orang mengatakan oh kalau begitu betul lah Rasulullah SAW itu dia makan benda-benda yang kering saja, tidak ada yang kuah. Itu salah. Sebab itu kadang-kadang orang nak mengkritik, nak cerita Rasulullah SAW itu dia makan dengan 3 jari. Nabi SAW dia makan dengan 3 jari ini menandakan kezuhudan. Zuhud. Bila dia makan 3 jari ini, dia tidak makan banyak. Kita semua 5 jari. Lagi besar kita, lagi besar. Kau begitu. 3 jari. Allahu Akbar. Mulianya. Jadi dengan sebab itu maka melambangkan kezuhudan. Makan tu ala kadar saja. Makan tak jadi agenda penting. Makan tidak jadi satu agenda besar dalam hidupnya. Yang besar ialah perjuangan. Ummati. Umatku. Jadi Nabi SAW itu dia makan dengan 3 jari. Ya, katanya ya betul lah 3 jari kita pegang tu. Tidak ada makanan berkuah, ada sup. Ya, ada juga Nabi makan roti, ya betul yang kering dengan sup. Ini nanti kita akan bincangkan. Jadi kalau bincang pasal kurma, kita bincang lagi dengan pengobatan Nabi SAW. Masya Allah. Cuma hari ini sebelum kita masuk jauh lagi tentang kurma Al-Barni, satu kurma yang istimewa yang ada hadisnya, tetapi hadis itu ada yang kata dhaif, ada yang kata sahih, ya, ada yang tidak menentukan. Ya, jadi oleh sebab itu maka namun begitu di sudut praktiknya kurma adalah sesuatu yang sangat tinggi nilainya. Apa dia? Contohnya ya. Misalnya ada kita tengok kurma itu dia tidak berpenyakit dan menghilangkan penyakit. Jika kita tengok statement tentang kurma itu sesuatu yang orang kata salah satu yang tidak mendatangkan penyakit dan menghilangkan penyakit. Ini dapat kita lihat dalam kurma, hadis tentang kurma Al-Barni. Jadi di sini Pak Haji tak mau nak memberi komentar sebab bukan dalam bidang Pak Haji. Cuma di sudut pengkajiannya bagaimana lihat begini. Hari ini kalau orang itu kena penyakit denggi berdarah. Penyakit denggi berdarah, penyakit demam denggi lah kalau bahasa kita ni. Kena denggi berdarah, kemudian tiba-tiba dia ambil kurma. Baik. Sekarang Pak Haji nak gunakan kenyataan yang Pak Haji sebut tadi. Kurma satu yang tak berpenyakit, dia ambil kurma dan dia menghilangkan penyakit, sembuh dengan izin Allah. Jus daripada kurma. Masya Allah. Nanti Pak Haji akan ajar cara membuat jus kurma, insya-Allah. Kita buat sendiri. Tapi kalau kita tak ada, kita beli ni jus kurma. Jus kurma Pak Haji ni ya, beli ini saja. Dia tidak ada penyakit dan dia juga menghilangkan penyakit. Masya Allah. Bapa ibu sekalian, dulu sebelum kena penyakit virus ini, ingat tak? Dulu kita pernah kena penyakit chikungunya. Ingat tak? Pernah menyerang dekat Malaysia. Pak Haji rawat penyakit ini, virus chikungunya ini dulu dengan kurma aja. Pada ketika itu namanya EQ Minda. EQ Minda tu ialah pati kurma. Adalah campur-campur sikit lagi. Tetapi dia adalah pati kurma. Sembuh dengan izin Allah. Dia hilang demam.
kurma. Jadi kurma ini kita lihat dia di sudut mana? Dia sebagai makanankah? Sebagai makanan sumber nutrisi kah? Atau dia sebagai ubat? Atau orang kata sebagai makanan sunnah kah? Masya Allah. Banyak cerita kalau Pak Haji nak cerita ni pasal kurma ni, sebab banyak pengalaman ya tentang kurma. Baik. Misalnya ini. Ini apa ni? Tengok. Ni jangan Pak Haji minum pula, sudah terlupa. Oh subhanallah. Ini apa ya dinamakan? Ni santan. Santan. Santan ini santan yang belum masak. Bila santan itu dimasak, maka dia jadi santan yang dimasak. Bila santan yang dimasak, kita tak boleh ambil. Pertama, bagi orang penyakit kencing manis. Tetapi kalau nak hilangkan penyakit kencing manis, minumlah santan. Minum santan. Santan ni boleh diambil pada waktu pagi, ambil pada waktu petang. Kalau ini yang kita sudah minum waktu pagi, simpan dalam kulkas, cukup 2 gelas ini saja, insya-Allah semua penyakit kencing manis itu akan hilang. Akan hilang. Santan. Tapi kalau kita ambil santan yang dimasak, rosak. Dia jadi penyakit kencing manis balik. Dia jadi kolesterol balik. Ini menghilangkan kolesterol. Subhanallah. Kenapa? Sebab itu yang Pak Haji nak sebutkan macam ni. Nak ceritakan kalau boleh ambil yang sealami mungkin. Jangan ambil yang ada campur-campur dengan bahan kimia. Misalnya dibuatnya jus, kordia, ada bahan kimia masuk, itu bahan preserve, bahan-bahan awet. Jangan. Kalau kita ubah saja, kita masak saja, dia dah berubah. Kurma macam tu. Kurma dia macam tu. Jadi sebab itulah. Baik tu. Ada yang banyak nak tanya lagi Pak Haji tentang santan tu. Tak puas hati. Santan ni minumlah. Minum dia ini pagi, petang sekali, dah sudah sembuhlah dengan izin Allah. Kalau kita tak mau santan, boleh tak Pak Haji? Kalau tak mau santan, boleh. Hasil daripada santan apa dia? VCO. Virgin coconut oil. Virgin coconut oil ni ialah santan yang macam ni. Tapi bukan santan itu dimasak. Kalau santan dimasak jadi minyak. Minyak kelapa. Sama tak minyak kelapa dengan minyak VCO? Tak sama. Tak sama. Apa bezanya? Minyak VCO itu minyak yang tak disentuh oleh api. Bahasa Indonesia tak disentuh. Maksudnya tidak terbakar, tidak keluar daripada proses panas. Minyak kelapa tadi yang kita duk masak kat orang kampung tu, minyak yang dimasak melalui panas. Kena panaskan sampai santan tu tukar jadi minyak. Beza tak? Beza. Tapi macam mana kalau saya ambil terus alami, saya ambil santan terus macam ni, boleh tak untuk mengubati penyakit kencing manis? Boleh. Sangat bagus. Sembuh. Ambil tak lebih pada 3 bulan, balik semula tubuh badan kita itu jadi fresh dengan izin Allah. Jadi mulai hari ini jangan lupa minum santan. Itu pesanan penaja. Baik, alhamdulillah. Jadi Nabi SAW ini dia mengambil kurma bersama dengan ini yang Pak Haji sebutkan ini, yang kita kata al-bitih ini. Al-bitih ini kurma. Baik, kita lihat sikit. Kurma ini ada yang berwarna warna apa kurma tersebut? Kita lihat ya. Jadi maka dikatakan bahawa kurma itu diambil daripada yang berwarna merah. Ini menggoda sungguh ni. Jadi bulan Ramadan tengok kurma, Masya Allah. Tapi yang tengok kurma pula, tengok buah tembikai. Tengok buah tembikai ni, tengok Masya Allah ya, memberikan semangat kita, semangat nak puasa kegembiraan untuk berbuka puasa. Masya Allah. Jadi pada hari ni bila dia campur di antara kurma dan tembikai, dia nak jadi apa? Boleh juga kita ambil daripada tembikai susu macam ni, boleh. Jadi bila kita campur buah tembikai tadi dengan kurma, apa yang akan terjadi? Lihat. Salah satu penyakitnya ialah untuk menurunkan tekanan darah tinggi.
Tekanan darah tinggi, tembikai, dia sejuk. Selalunya, ini Pak Haji nak cerita sikit lah pasal tembikai ni ya. Yang ini merah tu kita makan lah ya. Lepas tu yang putih dia duduk di antara kulitnya itu. Ni yang putih ni. Putih ni dibuat ubat seriawan di mulut ulcer. Jadi boleh kita keringkan, kita buat serbuk. Kalau kena ulcer, letak saja dekat situ. Masya Allah, seriawan. Ini soalnya, macam mana nak menentukan tembikai itu banyak racun atau tidak? Kerana banyak orang tak ada tembikai, banyak racunnya. Tengok kulit ni, nipis atau tebal. Ya, nipis atau tebal. Dia kata nipis tebal bergantung pada spesies, Pak Haji. Ya betul. Tetapi kalau kita belah betul-betul, kita boleh tengok dia pecah tak di tengahnya, merekah tak dia di tengahnya. Nanti kita cuba, kita lihat. Cuma sekarang kita nak bincang dulu pasal kurma campur dengan tembikai. Untuk apa? Untuk ubat darah tinggi. Yang kedua, dia ini untuk ubat kencing manis. Kalau kita ambil tembikai saja pun dia jadi ubat kencing manis. Dia manis, tetapi untuk ubat kencing manis. Jadi oleh sebab itu, mereka yang ada kencing manis dicadangkan ambil buah tembikai. Tembikai yang warna merah. Dan dia baik untuk jantung. Suatu yang berwarna merah, dia baik untuk jantung. Ya, jadi oleh sebab itu kalau kita ambil tembikai, kita kena ingat bahawa ini adalah rawatan untuk jantung. Subhanallah. Begitu juga untuk asma. Orang asma ni banyak yang dia tak boleh makan, tetapi tembikai hilang asmanya. Masya Allah ya. Ini satu yang menarik, yang jarang diketahui oleh orang. Termasuk juga untuk orang yang ada masalah kulit dan juga rambut. Bagaimana cara untuk kecantikan kulit dan rambut? Ialah selalu tembikai. Ambil tembikai pada setiap hari. Kalau campur dengan kurma, lagi baik, lagi terbaik dan sebagainya. Baik, kemudian seterusnya juga untuk menguatkan tulang. Ya. Dan dia juga digunakan oleh wanita yang hamil. Kerapkan makan buah tembikai. Wanita hamil yang mengandung anak tu kerap makan buah tembikai. Dan dia baik juga untuk liver, detoksifikasi. Kemudian seterusnya, dia baik untuk buah pinggang, untuk ginjal. Orang yang ada masalah buah pinggang ni, dia tak boleh ambil air banyak. Jadi oleh sebab tu kena ambil air dalam buah tembikai, buah semangka. Dia ada satu air yang baik untuk ginjal tersebut. Allah buat elok-elok saja. Air di dalam semangka itu ada dia punya khusus untuk buah pinggang. Baik, ini juga kita gunakan untuk orang yang susah tidur pada waktu malam. Kita ambil buah tembikai, dan tembikai ini meningkatkan sistem imuniti dan baik untuk mata. Banyak ni Pak Haji dah sebut dah tu. Cuba kita hitung satu-satu. Pertama, mata. Yang kedua, jantung. Yang ketiga, ginjal. Yang keempat, asma, paru-paru. Yang kelima, darah tinggi. Yang keenam, kencing manis. Lagi, yang ketujuh, seriawan. Yang ke-8, tulang. Yang ke-9, untuk wanita hamil, tembikai. Itu petunjuk tu. Petunjuk sebab nak faham lagi sebuah hadis Nabi itu mengambil kurma bersama dengan tembikai. Sebab Nabi kata dia adalah herba yang mendinginkan. Kurma tu herba yang panas. Masya Allah. Jadi maka sebab itu ketika kita mengambil sesuatu makanan, pengobatan, maka kita hendaklah mengambilnya, mencampurkan di antara dua unsur. Sebab itu dalam ilmu pengobatan kita selalu ambil campur dengan madu. Kita campur madu itu sebab ada hadis juga mengatakan bahawa kalau ada kesembuhan itu ada pada asal. Asal al-hijamah al-kai. Tapi kita nak sebutkan bahawa madu itu digunakan untuk disinergikan dengan herba-herba yang bersifat dingin. Madu itu kita ambil. Jadi sebab itu bagi orang yang ada darah rendah, bila dia ambil sesuatu herba, dia jadi pusing.
Jadi bila dia pusing itu, cara macam mana dia jangan jadi pusing, jangan dia jadi penin, kita campur dengan madu. Jadi madu itu tadi menstabilkan, sebagaimana percampuran madu dengan semangka, dengan tembikar. Jadi itu adalah antaranya, ataupun dengan tembikar susu. Itu adalah antaranya. Baik. Subhanallah. Jadi oleh sebab itu apa yang Pak Haji nak sebutkan dekat sini, bahawa tembikar ini pula ada yang berwarna merah, ya, kemudian ada yang berwarna kuning. Kuning itu kita faham dia untuk liver. Begitu juga dengan kurma. Kurma. Ada satu kurma namanya Al-Barni. Ini ada di Madinah. Alhamdulillah. Pak Haji pergi ke Madinah, kalau pergi nak cari kurma ni, sebab ni untuk ubat. Ya. Al-Barni, Al-Ajwah. Ini yang kita selalu jumpa Al-Ajwah. Yang siapa yang ambil pagi-pagi, tujuh ini dia ambil, hindar dia daripada racun dan juga daripada sihir. Baik, bila cerita pasal kurma ajwah ini, kurma Nabi SAW ni, Pak Haji nak membawa kita untuk perbincangan tentang keracunan. Macam mana dia keluarkan keracunan. Baik. Apabila kita ambil kurma ni, pertama sekali kita ambil dalam bentuk ganjil. Ya, bentuk ganjil. Dan kurma ni tak boleh makan banyak untuk orang yang sakit mata. Sakit mata tak boleh. Kurma ni, Nabi SAW pernah Sayyidina Ali datang, baru saja sembuh sakit matanya. Nabi bagi kurma, Nabi bagi satu. Nah, ambil satu. Makan Sayyidina Ali. Nah, dua. Nabi bagikan itu sebanyak 7 butir. Nabi itu cukup. Sebab kamu baru saja sembuh daripada sakit. Jadi orang sakit mata ni tak berapa sesuai ambil kurma. Sebenarnya ada berapa jenis orang yang tak boleh ambil kurma. Ada satu lagi, iaitu orang yang ada masalah buah pinggang. Masalah buah pinggang, dia tak boleh ambil kurma sebab dia ada potasium tinggi. Jadi kalau dia katakan tembikar boleh. Jadi ketika kita campur tembikar, semangka dengan kurma, jangan bagi kepada orang yang sakit ginjal, sakit buah pinggang. Tak boleh. Pisang pun tak boleh. Nanti kita buat satu kuliah tentang pisang juga. Masya Allah. Pisang pun Masya Allah. Tetapi baik untuk jantung. Ya, sebab kandungan potasium yang ada di dalam kurma ini, ataupun kalium yang ada dalam kurma ini, dia baik untuk otot jantung. Pisang macam tu juga. Orang yang sakit jantung makan pisang satu hari sebiji, InsyaAllah. Orang yang resah, gelisah, stres, makan pisang satu hari sekali, InsyaAllah. Sebab dia ada satu bahan. Yang tu nanti kita akan cerita kemudiannya. Cuma Pak Haji nak cerita dulu bahawa kandungan potasiumnya ini tidak boleh kita bagi kepada orang yang ada masalah buah pinggang. Baik, macam mana Pak Haji kalau orang ada masalah buah pinggang, HB dia rendah. Kita HB rendah, nak meningkatkannya untuk penyakit anemia misalnya, kita kena gunakan kurma. Orang yang ada masalah anemia kena gunakan kurma. Ibu yang hamil ada penyakit anemia, kena gunakan kurma. Ibu yang banyak yang orang kata yang HB-nya rendah, kurang darah, kita gunakan kurma. Betul. Tapi macam mana selalunya, ini bukan kadang-kadang, bukan, ini selalunya orang yang ada masalah buah pinggang ini HB dia rendah, nak makan tak boleh. Macam mana ni? Jadi boleh tak saya ambil kurma? Boleh. Kurma apa? Kurma itu mesti kurma yang berwarna merah.
Subhanallah. Kurma merah. Kurma merah ni kurma di mana? Biasanya Pak Haji nampak kurma ni banyak. Kita ambil kurma, dia panggil kurma Cina. Kurma Cina, kurma merah tu. Itu kita gunakan untuk meningkatkan HB-nya. Kita meningkatkan HB-nya. Jadi kita selalu mencampurkan kurma merah ini untuk dijadikan obat untuk orang yang ada masalah ginjal. Bila orang tu ada masalah ginjal, masalah buah pinggang, maka HB dia turun bawah. Kita nak naikkan HB itu, kita gunakan kurma merah. Itu di antaranya. Baik, Pak Haji Banti dulu untuk kita dengar iklan dulu. Dipersilakan. Silakan. Pohon ini biasa tumbuh di kawasan tropika dan ia mudah ditanam, juga sesuai dengan apa jua keadaan cuaca. Kelor, moringa, olivera. Pohon kelor mempunyai pelbagai kegunaan daripada akar hingga buahnya. Lebih menarik, tumbuhan ini digelar superfood kerana kaya dengan zat besi, kalsium, vitamin, antioksidan dan banyak lagi. Inilah antara 10 sebab untuk mengamalkan moringa pada setiap hari. Kandungan nutrisi yang tinggi, menurunkan kolesterol, mencegah diabetes, melindungi hati, melawan radikal bebas, merawat keradangan, menstabilkan tekanan darah, membantu sistem penghadaman, meningkatkan imuniti dan menyokong kesihatan otak. Kapsul moringa adalah racikan dan formulasi istimewa Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad, pakar herbalis ASEAN, owner dan founder HPA International. Dapatkan kapsul moringa keluaran HPA International. Alhamdulillah, kita cuba untuk memahami lagi tentang kurma setelah kita memahami tentang semangka ataupun tembikai yang banyak khasiatnya dan ada waktu-waktunya kurma itu kita tidak boleh kita berikan. Namun begitu di sudut untuk rawatan jantung, kurma ada yang terbaik. Sebab yang pertama dia rendah sodium dan dia tinggi kalium. Jadi oleh sebab itu maka dia sangat baik untuk otot-otot jantung, Masya Allah. Jadi ada satu perkara lagi yang mungkin Pak Haji boleh sebutkan begini, bahawa dalam kurma ini terdapat vitamin C. Di mana vitamin C ini berperanan, bila kita ambil dia berperanan untuk menyerap apa? Menyerap zat besi. Ini yang kita selalu lihat cepat pulih orang yang ada masalah anemia. Orang masalah anemia ni dia selalu masalah hemoglobin, ya. Kita tahu HB-nya itu adalah rendah, dia selalu letih, lesu dan sebagainya. Jadi apabila dia sekejap saja bila dia ambil kurma ni, dia akan memulihkan energinya sebab dia ada gula, glukosa, fruktosa ataupun kita panggil gula-gula yang kita kata gula-gula buah ini, sukrosa dan sebagainya. Dan gula buah ini dia tak perlu pergi ke usus untuk pencernaan. Di dalam lambung, di dalam perut sendiri sudah dah boleh diserap. Jadi oleh sebab itu tenaganya cepat. Sebab tu alangkah hebatnya bila dalam sunnah Nabi SAW ketika kita berbuka puasa itu kita ambil dia pada kurma, di mana kurma ni dia cepat serap. Sebab kalau makanan lain dia harus pergi ke usus kecil dulu, dia harus melalui enzim pencernaan. Tetapi kurma ni dia sampai di perut, di lambung sudah boleh diserap dan dia memberikan tenaga, instant energy kepada kita. Jadi oleh sebab itu maka ini adalah salah satu makanan sunnah Nabi SAW. Itu di antaranya. Cumanya bagaimana cara supaya kita nak ambil kurma ni dalam bentuk bervariati. Orang kata
Jadi boleh kita mencampurkan. Cara yang pertama sekali, kita ambil 7 butir ini kita rendam. Tapi kita buang bijinya dulu, kita rendam semalaman. Besok dia kita ambil dia punya air tadi bersama dengan isinya, kita blender kita minum. Itu salah satu caranya, dan minumnya sebaik-baiknya minum ketika perut kita sedang kosong. Cara ni cara yang sangat-sangat bagus, iaitu kita biarkan semalaman. Satu proses, ya, proses fermentasi, tetapi dia tak jadi alkohol. Ya, jadi di situlah timbulnya. Maka sahabat-sahabat menyebut Rasulullah SAW itu dia tak minum air daripada kurma yang direndam lebih pada 1 malam. Jadi pengkeadaannya begitu. Jadi kita boleh ambil dia. Boleh ambil, kita buang bijinya dulu. Ambillah 7 ataupun 9. Mesti ambil ganjil. Soalannya kenapa ambil ganjil? Kopi radik pun ganjil juga. Ya, sebab apa ambil ganjil? Ini yang kita sebut sebagai ma'rifatullah. Kita ma'rifah. Kita tengok bagaimana Allah menjadikan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Allah jadikan 7 hari. Allah jadikan tawaf. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. 7 kali. Ketika bersa'i, innas safa wal marwata. Kita daripada Bukit Safa ke Marwah itu 7 kali. Lontar jumrah ula wusta aqabah. 7. Kali lantar pun sekali lontar itu 7 batu tu di 3 tempat tersebut. Suruhlah anak kamu solat ketika usia 7 tahun. Ya, tentang 7 ni, Masya Allah, rahsianya. Maka Nabi SAW pun menyuruh mengambil ganjil juga. 7, 9, begitu. Ya, jadi kalau kita ambil ganjil itu, kita sudah dapat pahala sunnah. Jadi orang kalau dia nak dapat kelebihan, dia kena ikut cara yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Sebab itu Pak Haji kata, orang melakukan cupping, bekam, tak sama dengan al-hijamah. Pasal apa? Sebab dalam al-hijamah tu kita ada panduan. Panduannya apa? Kita pada berapa? 17, 19 dan 21 ganjil. Tetapi orang yang tak belajar, dia bekam juga, apa juga. Sebab dia tidak ada satu panduan. Begitu juga ketika kita meresepkan kopi radik 7 herba. Kita ada panduan. Sekurang-kurangnya kita ittiba' sunnah. Kita ikut sunnah Nabi. Salah satu sunnah Nabi-nya, dia mengambil dalam bentuk ganjil. Allah itu witir. Allah suka yang witir. Jadi kefahaman itu jelas bahawa dia kena makrifah. Sebab apa? Sebab kita nak mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh sebab itu maka percampuran di antara panas dan juga dingin. Boleh juga kita gunakan kalau mengikut kata orang Arab. Kata orang Arab ni, kalau buah tembikai ni, ambil air temikai campur dengan lemon. Selalu kita ambil begitu. Lemon tu dah kita belajar dah. Kulit lemon tu dia menetraliskan keasaman, asidik dalam tubuh badan kita. Tetapi kaedah dia macam mana? Campur dia dengan air temikai. Lemon. Tapi bukan hanya takat kulit lemon, itu dia gunakan lemon, buah perahan, air lemon itu juga sendiri dia masukkan begitu. Campur di antara lemon dengan temikai ni untuk orang kata apa? Untuk awet muda lah katanya. Macam itulah, awet muda ni dia jadi muda kah? Bukan, dia jadi sihat, maintain orang katanya. Orang sekarang ni kalau orang tanya kita ni berapa dah umur sekarang? Maintain lah. Maintain. Guna apa kata maintain? Bahasa anak-anak muda, maintain. Maintain tu apa artinya? Maintain tu bolehlah. Dia tak jawab tu usia dia berapa, 60 tahun. Jangan jawab itu. Jawab 60 nampak tua. Maintain je jawapannya. Tu dia antara. Jadi orang Arab ni dia nak maintain, dia ambil jus daripada apa? Jus semangka campur dengan lemon. Itu maintain.
Allah Akbar. Cuba tengok kita sebagainya. Kemudian boleh juga kita menggunakan ini dia. Kita gunakan tembikai campur dengan madu, campur dengan halia, lalu kita campur dengan lemon. Boleh tak tembikai campur madu ni? Ni soalan lagi ni. Kenapa tak boleh? Racun kan? Racun tu kalau kita ambil dalam bentuk tembikai campur dengan paracetamol. Tembikai campur dengan painkiller, racun. Tak boleh. Tapi kalau tembikai campur dengan madu, di mana racunnya? Campur lemon, campur dengan halia, jahe, jadi satu minuman yang meningkatkan sistem imun. Allahu Akbar. Beli saja tembikai, murah saja tembikai itu. Buat dia punya minuman-minuman ini untuk meningkatkan sistem imun. Masya Allah. Jadi oleh sebab itulah maka yang Pak Haji nak sebutkan dekat sini bahawa tembikai itu juga menghilangkan sembelit. Dia akan menguatkan peristasis, gerakan usus untuk hilangkan sembelit. Masya Allah. Sama juga dengan kurma. Kurma pun menghilangkan sembelit juga. Masya Allah. Jadi kalaulah kita cuba mendefinisikan berdasarkan keilmuan kita, ya. Adapun yang sebenarnya Allah saja yang mengetahui. Bila Nabi SAW sebut bahawa ajwah itu ada untuk hilangkan keracunan, salah satu menyebabkan keracunan sembelit, congested colon. Jadi kalau dia lawas, hilang keracunan. Kita belajar tentang detoksifikasi. Salah satu cara untuk nak hilangkan racun dalam tubuh badan ialah melakukan detoksifikasi. Bukankah kurma itu untuk hati, untuk detoksifikasi? Mudah faham kan? Mudah. Sebab apa? Bila kita ambil kurma, dia hilangkan detox. Dia detoxkan racun di hati, keluar lalu melalui usus besar, dan dia menghilangkan sembelit. Dia jadi laksatif ringan, pencahayaan ringan. Kan keluar racun, itu yang kita faham sebagainya. Tetapi kalau kita belajar lagi, ada racun di dalam tubuh badan kita ini yang dihasilkan oleh apa? Nematod, oleh cacing, oleh parasit. Pak Haji dah bagi kuliah ni tentang bagaimana telur-telur cacing, telur-telur nematod ini membuatkan diri kita beracun. Apa yang menghilangkan, yang boleh menghilangkan cacing dalam tubuh badan kita? Apa dia? Kurma. Buat seperti mana yang Pak Haji sebut. Ambil 9 ini, buang bijinya, masuk rendam, besok blend dengan air-airnya sekali, blendkan dengan blender, minum airnya, hilang cacing. Kalau kita nak kuatkan lagi, bagaimana? Campur susu. Allahu Akbar. Di mana air blender tadi, lihat ya, ini susu. Katalah ini susu, katalah, tapi ini bukan susu lah, ini santan. Kata ni susu. Ini orang panggil santan kan susu, Pak Haji? Susu pun boleh panggil juga. Santan tu hak yang kita dah perah, namanya santan. Sebab pulut santan binasa, sebab mulut badan binasa. Santan tu yang kita dah masak. Yang ni santan kan Pak Haji? Orang tak panggil santan ini. Kalau tak panggil santan, kita panggil apa? Kita panggil dia susu kelapa. Susu kelapa. Jadi mulai hari ni, maka yang belum jadi namanya susu, yang dah dimasak nama santan. Jadi boleh tak santan digunakan untuk tujuan pengobatan? Tak boleh. Jadi yang bolehnya apa ya? Susu kelapa. Sebab dia macam susu. Mudah kan kita membezakan? Jadi kalau santan itu sudah namanya pun disebutkan, ya kena proses lah. Santan tu boleh proses jadi BCO boleh. Tetapi kita senang saja susu. Jadi kalau kita ambil susu, kita masukkan ke dalam susu tadi, apa dia tu? Yang tadi buah kurma yang satu malam yang kita blendkan itu. Masuk ke dalamnya sebagai minuman. Itu terbaik. Susu, kita ada susu HPA, ada susu
susu daripada susu kambing, ambil susu itu, masukkan air kurma ke dalamnya. Masya Allah, dia jadi satu minuman yang terbaik untuk sistem imun. Masya Allah ya. Ini satu kaedah yang kita kadang-kadang ya, kita sendiri pun tak mudah untuk kita lihatnya. Masya Allah. Kemudian seterusnya, dia juga ini untuk kuat, untuk menguatkan rahim. Bagi mereka-mereka yang gugur selalu, dah 2-3 kali mengandung. Mengandung yang pertama kelongsong saja kosong, tidak adanya janin di dalamnya itu. Tak jadi. Dia kata dia tengok-tengok scan, dah tak ada, kena kuret lagi. Satu. Yang kedua, hamil 4 bulan gugur. Hamil lagi 6 bulan gugur. Sebab apa? Otot rahim itu lemah. Maka dicadangkan dia pergi jahit. Ketika umur 4 bulan itu dia kena jahit, atau sebelum 4 bulan 3 bulan itu dia kena jahit, supaya jangan dia gugur lagi. Kalau tak jahit, dia gugur lagi. Apakah yang menguatkan otot rahim tersebut? Sama juga otot jantung. Apa yang menguatkan otot jantung supaya jantung tu kuat, mempompa darah ke seluruh tubuh badan? Dia adalah kurma. Apakah yang membuatkan ianya jadi kuat? Dia adalah kurma. Tapi kurma yang macam mana kita nak ambil? Macam yang Pak Haji terang, 9 plus air, rendam, blendkan esok hari, minum. Ya, itu di antaranya. Tetapi kalaulah perempuan itu ambil, ini lihat ni, sangat-sangat menarik cerita pasal Maryam ketika melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Masya Allah. Ini ada banyak pelajaran pengobatan ini yang dicontohkan dalam Quran ni. Tetapi nanti kita akan ulas sikit-sikit ya. Tetapi secara umumnya bagi mereka yang sudah 9 bulan, 8 bulan, 7 bulan, pokoknya di hujung-hujung lah, sering-sering ambil jus kurma. Jus kurma. Atau buat kurma macam yang Pak Haji tunjukkan. Sering-sering. Sebab apa? Anak akan lahir normal, mudah kelahirannya. Dia tak ada demam kuning. Sekarang ni banyak keluar-keluar demam kuning. Sebab pasal apa? Pasal tak ambil kurma. Ambil kurma di akhir-akhir mengandung, hamil. Maka dia mengelakkan demam kuning. Dan dia memudahkan untuk proses kelahiran ni mudah. Jadi mudah-mudahan tak perlu kita caesar, tak perlu kita operasi. Itu kurma. Allah Ta'ala jadikan dia begitu. Ya, jadi jika begitu, kurma ini patutnya ada di dalam makanan kita sehari-harian pada ibu yang hamil dan makanan untuk orang tua-tua. Tolong bantu ibu ayah kita buat jus kurma untuk beliau, seperti mana yang Pak Haji terangkan. Ya, kalau boleh ambil susu kambing lagi, masukkan jus kurmanya ke dalam susu kambing sedikit, bagi dia minum, atau buat saja minuman tersebut. Sangat baik. Kalau campur dengan tembikai, campur dengan ini, dia jadi lagi super lah. Yang selalu Pak Haji sebut superfood. Superfood. Kenapa Pak Haji panggil superfood? Apakah kerana WHO mengisytiharkan dia sebagai superfood, moringa sebagai superfood kerana WHO menganggapnya? Tidak. Kita tak rujuk di situ. WHO itu tidak jadi rujukan kita. Rujukan kita super itu yang ada dalam Quran. Super itu yang adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi ada Quran, adalah hadis Nabi, itu super. Kerana dia bukan datang daripada makhluk. Dia datang daripada Allah Al-Khaliq yang menciptakan makhluk. Siapa yang lebih pintar daripada orang yang daripada zat yang mencipta dengan yang diciptakan? Akal manusia di sini saja. Dia tidak dapat merangkul ke semua ilmu pengetahuan setitis air saja dekat lautan. Jadi sebab itu super itu, maka tak salah kalau Pak Haji sebut kurma adalah superfood. Oleh kerana tumbuhan pionik ini
nama saintifiknya ini, tumbuh di negeri Islam, maka dia tak nampak sebagai super dia. Dia tak nampak sebagai supernya. Sebab apa? Sebab orang selalu diskredit. Diskredit itu apa? Orang selalu akan letak pertimbangan yang kedua. Kenapa tak letak sebagai pertimbangan yang pertama? Banyak saintis-saintis dunia cuba memperkatakan tentang makanan 4 sihat, 5 sempurna, apa semua tu. Masuk kurma tak? Tak masuk. Berartinya itu akal. Ada logik. Sebab apa tak masuk kurma? Sebab kurma disebut dalam Al-Quran, di dalam Taurat, di dalam kitab-kitab yang sebelumnya. Sebab apa? Sebab mereka tidak mahu mengiktiraf kurma sebagai makanan yang terbaik, mengiktirafkan orang yang makannya. Siapa yang makannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis-hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh sebab itu maka letakkan dia ke samping. Kurma juga boleh digunakan. Kenapa boleh juga? Dia ada powerful antioksidan. Antioksidan yang terbaik. Menghapuskan segala racun stres oksidasis, singlet oksigen. Yang terbaik apa? Kita bercakap tentang apa? Kalau orang bercakap tentang bagaimana tubuh badan itu terkontaminasi dengan stres oksidasis, singlet oksigen, apa yang lebih terbaik? Kurma. Tapi kenapa kurma ini tidak dicerita orang? Kenapa? Masya Allah. Kita, orang yang memperjuangkan tentang tip nabawi, jangan tinggal. Ketika orang memperkatakan makanan sihat, maka kita jangan tinggal kurma. Sebab kurma ditunjukkan di dalam Al-Quran. Jadi biarkan orang lain itu meninggalkan. Biarkan. Tetapi yang penting kita lihat macam mana Pak Haji terangkan bahawa biji kurma itu saja, Masya Allah. Kalau kita belajar, Pak Haji selalu tunjukkan macam mana akar pokok pandan wangi. Ambil akar pandan wangi, kita potong. Kita buat sup daging. Daging tu jadi empuk, lembut. Masya Allah. Boleh juga kita gunakan enzim papain. Daripada apa? Daripada buah karika papaya, pokok papaya. Boleh kita gunakan. Ambil yang mudanya itu, kita potong, isinya itu kita masuk, lembutkan juga. Banyak. Tapi Masya Allah, cuba kita lihat bahawa yang ada enzim ini, papaya, ataupun yang ada enzim yang ada pada pokok pandan wangi itu, semuanya adalah untuk menurunkan kolesterol, untuk memperbaiki jantung. Jadi, bilalah Pak Haji ulangkan semula bila biji-biji daripada kurma ini dimasukkan di dalam pembuatan ketika masak daging, masak apa pun. Masak kurma, masak rendang hari raya. Kalau buat rendang hari raya ni jangan lupa dian. Hantar mai sini dekat Pak Haji yang duduk dekat hutan ini, penjaga hutan ni. Ini jadi penjaga hutan, dulu jadi penjaga Gunung Merapi. Nanti orang kata ini Pak Haji ni nak jadi macam Mbah Marijan pula dekat penjaga Gunung Merapi. Bukan, Pak Haji ni bukan penjaga dia. Pak Haji cuma nak menghidupkan kawasan pertanian di sini. Memanglah pegang anak kunci, tapi bukan anak kunci Gunung Jerai, bukan pemegang anak kunci di Gunung Merapi, anak kunci rumah Pak Haji lah. Itu sebagainya. Jadi sebab itu, apa yang Pak Haji nak sebut dekat sini, bahawa kita ambil daripada biji kurma ni, membuat makanan itu jadi sedap, enak. Itu rahsia. Kalau rahsia nak kena bayar lebih sikit, bayar tip. Sebab mengajar hari ini rahsia memasak kurma, kari, sup yang enak, masukkan biji kurma. Masya Allah. Itu satu daripada kehebatannya. Jadi kalaulah kita masuk itu, dia jadi ubat. Sup tadi jadi ubat. Bila dia menjadi ubat untuk apa? Itu untuk jantung.
Allahu Akbar. Pak Haji nak sebut salah satu daripada ubat jantung, salah satu, iaitu guna burung puyuh. Burung puyuh buat sup. Ketika burung puyuh dibuat sup, kalau kita ambil dia tak jadi ubat untuk jantung. Dia tak jadi. Dia jadi teruk jantung lagi ada. Tetapi kalau kita masukkan biji kurma, sup itu menjadi sup ubat untuk jantung. Subhanallah. Kalau di Perlis, di tempat Pak Haji tu, burung cak rumah tu, kalau duduk dekat rumah, kalau rumah Pak Haji ni atap rumbia, dia selalu duduk di bersarang kat situ. Banyak pula sarang dia. Itu pun boleh buat dia untuk sakit jantung. Burung puyuh boleh buat untuk ubat sakit jantung. Boleh kita gunakan itu. Dan biasanya kalau dalam perubatan-perubatan di tempat lain untuk ubatan sakit jantung ni, mereka gunakan burung puyuh dicampur dengan sejenis okit, namanya okit urat emas. Macam mana okit? Okit tu anggerit lah, bahasa Indonesia panggil anggerit. Orchid, okit. Apa lagi dia panggil selain benda tu? Wallahu a'lam ya. Okit lah, okit ceritanya. Anggerit itu ada anggritnya. Kalau kita berjalan di malam hari, kita suluh dia dengan lampu kita itu, suluh dia nampak di atas daun tu macam emas. Masya Allah. Dulu 10 tahun dulu memang kita buat program kat Gunung Jerai ni. Kita tengok masuk dalam hutan, tengok okit urat emas. Ada dekat sini. Itu kalau kita pergi di negeri Jepang, mereka komersialkan. Buat budidaya okit tersebut. Sebab apa? Untuk apa? Untuk buat ubat sakit jantung. Dimasak dia. Kita beli dia jual per inci dekat sini. Dulunya Pak Haji selalu ambil di bukitnya dekat PJS Samsuri. Tapi PJS Samsuri tak tahulah masa tu di mana tu, dekat Pulau Pinang, dekat Bukit Bendera, kawasan bukit-bukit itu, kawasan Batu Maung, itu di antaranya. Tapi PJS Samsuri dia bisnes saja, ya. Dia kena belajar juga tentang herba ni. Biar PJS semua belajar herba, ya. Sekarang ni alhamdulillah, ya, yang minatnya Kak Lia, PJS Samsuri pun dah jadi herbalist dah sekarang, alhamdulillah ya. Dengan berbaik-baik dengan Pak bagus insya-Allah. Baik, apa yang Pak Haji nak sebutkan dekat sini, bahawa sesuatu yang kita masukkan itu dia akan menstabilkan. Sama juga kurma campur dengan temikai. Sama juga dengan kita ambil dengan makanan-makanan yang lain. Burung puyuh ambil bersama dengan okit urat emas. Atau burung puyuh dimasak bersama dengan biji kurma. Masya Allah. Tapi itu tidak ada hadis ya. Itu di sudut pandangan pengalaman pengobatan. Boleh kita menggunakan begitu. Untuk apa? Untuk menguatkan kita punya jantung dan sebagainya. Jadi begitu juga kita ambil dengan pandan wangi. Pandan wangi itu jangan kita tengok pandan itu untuk pewangi saja. Dia ubat untuk apa? Untuk asam urat, untuk kolesterol yang tinggi, untuk orang lemah jantung. Itu daripada pandan wangi. Pandan wangi itu banyak obatnya. Ya, kita tak boleh sepelekan dia begitu. Patut di tiap rumah kita ada pokok pandan wangi. Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Jadi sebab itu juga kalau ada orang yang sakit kepala. Sakit kepala ni selalulah ditanya dia orang. Kita ambillah 5 ni. 5. Soalannya Pak Haji, boleh tak kami ambil selain daripada ini? Daripada kurma Nabi ni, kurma lain boleh. Cara umumnya boleh. Kurma itu ambil sajalah kurma apapun. Ya. Jadi kita ambil 5 atau 7, kita rendam. Ya, kita rendam dia selama paling kurang kita rendam ialah selama 1 jam. Lepas 1 jam itu, maka kita blendkan airnya itu, atau kalau kita tak blend pun boleh. Kita minum air dia. Air yang kita rendam tu. Ya. Air panas kah?
tidak perlu. Kalau boleh air hangat saja. Air hangat. Maksudnya air suam. Itu adalah antaranya. Jadi oleh sebab itu maka kita lihat bagaimana bagaimana tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang katakan tentang racun. Kita faham. Racun detoksifikasi, satu. Yang kedua untuk colon cleansing, dua. Satu lagi yang tiga adalah untuk racun yang dihasilkan daripada cacing. Jadi Pak Haji nak tegaskan sini bahawa ubat cacing itu sekali lagi tegaskan, iaitu mengambil daripada kurma. Makan kurma, ambil jus kurma untuk ubat cacing, bagi kepada anak-anak. Anak-anak yang tak mau membesar. Kenapalah kamu tak mau membesar ini? Sebab cacing sebagainya. Bukanlah mestinya semua tak mau besar tu sebab cacing, bukan. Jangan kata ni tengok semua kecil-kecil ni pasal ada cacing. Jangan macam tu. Yang gemuk-gemuk besar-besar pun banyak cacing pun ada. Tak boleh tengok. Cuma nak keluarkan cacing itu dengan apa? Dengan kurma. Ketika Rasulullah SAW berkahwin dengan bunda kita Aisyah radhiyallahu an, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ketika berkahwin, Aisyah itu kan kecil, kurus orangnya. Kurus sekali orangnya. Maka tiba-tiba sahabat-sahabat lihat dia jadi slim lah, jadi elok lah, jadi maksudnya dia tak kurus sangat tu. Mereka bertanya, Aisyah, apa yang kamu makan? Apa yang kamu makan, wahai Aisyah, wahai Ummul Mukminin? Ummul Mukminin jadi kita katakan itu masya-Allah satu gelaran. Ya, Ummul Mukminin ini isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka ini apabila mereka sudah berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selepas wafatnya Rasulullah, mereka tak boleh kahwin dengan orang lain, tak boleh. Ya, sebab mereka Ummul Mukminin. Itu ada beberapa perkara subhanallah Ini juga mengingatkan Pak Haji ada satu perkahwinan Rasulullah SAW dengan Safiyah di Khaybar. Di Khaybar ketika Rasulullah SAW menyerang di Khaybar, benteng orang Yahudi. Safiyah tu orang Yahudi. Ya. Jadi pada ketika itu suami Safiyah terbunuh. Maka kedukacita yang tinggi kepada Safiyah tersebut. Nabi SAW mengata tidak mahu kamu memeluk Islam. Terbuka dengan izin Allah. Masya Allah, siapa jumpa Rasulullah, subhanallah, kalau hatinya bersih, orangnya baik, terbuka. Kerana kedukcitaan yang sangat itu, maka Rasulullah SAW mengawini Safiyah. Bila dia kahwin dengan Safiyah ini, maka kenduri kurma. Rasulullah SAW suruh sahabat pergi cari buah kurma di Madinah, dibawa makan dengan kenduri buah kurma. Ini mengingatkan Pak Haji. Tetapi kesan daripada itu, banyak orang mempertikaikan tentang Safiyah ini. Orang mengejek-ngejek sebab dia daripada Yahudi. Mereka mengatakan, boleh percayakah Safiyah ini? Mereka bimbangkan, takut Safiyah melakukan begini, mengejek-ngejek Safiyah. Tapi Rasulullah, Masya Allah, akhlak yang terpuji sungguh. Kalau kita kajilah seperti mana yang Pak Haji sebut, apa saja diangkat di depan Rasulullah makan dengan baiknya. Rasulullah akan mengata, inilah makanan yang terbaik. Safiyah ketika dia diejek ni, apa kata Rasulullah? Rasulullah katanya begini, Safiyah, kalau orang mengejek kamu beritahukan suami kamu itu ialah Muhammad bin Abdullah, bapa saudara kamu, ataupun bapa kamu adalah Harun, bapa saudara kamu adalah Musa. Katakan begitu. Masya Allah, memang betul Nabi Harun, Nabi Musa itu daripada orang Yahudi. Ya, Masya Allah. Dan memang terbukti Rasulullah SAW ni bila dia mengahwini Safiyah tidak pernah orang kata ada niat untuk membalas dendam ke atas kematian suaminya, malah menjadi isteri Ummul Mukminin yang terbaik. Dia ibunda kita. Jadi adabnya kita dengan bunda-bunda kita ini tidak boleh, jangan jadi seperti setengah-setengah golongan. Bila disebut tentang Aisyah, dia kata ahlun nar.
Masya Allah. Bila dia sebut tentang Abu Bakar, ahlun nar. Siapa kita? Siapa kamu? Siapa kamu yang nak dibandingkan dengan sesusuk tubuh orang-orang yang berhampiran dengan Rasulullah SAW? Orang ini disebut sebagai bintang-bintang di langit. Tak layak. Ahlak kamu pun tak boleh separuh daripada ahlak mereka. Tak boleh. Sayyidina Umar ketika dia sedang tidur, pernah orang mengatakan, wahai Amirul Mukminin, kamu ni tidur saja. Terdengar oleh Sayyidina Umar, lalu bertanya Umar, apa yang kamu katakan padaku? Kalau aku tidur sepanjang hari dalam hidupku ini, tidur di siang hari, aku mengabaikan umatku, rakyatku, pemerintahanku. Tetapi kalau aku tidur pada waktu malam, aku mengabaikan Tuhanku. Kita macam tu, tak sampai. Jadi oleh sebab itu, bila bercerita pasal kurma ni, teringatlah tentang Safiyah ini. Masya Allah. Apapun ya, kena ingat, hidup kita ini, bila kita ambil kurma, kita kena ada satu, bukan hanya makan sunnah, tetapi kita kena mencantikkan akhlak kita sama seperti Nabi SAW. Allahu Akbar. Semoga kita jadi umatnya yang terbaik. Semoganya kita membuat Rasul itu tersenyum. Semoga kita penerus perjuangan Rasul. Semoga tip Nabawi ini bangkit di akhir-akhir zaman ini. Terima kasih semua. Pak Ji akan sambung dalam versi yang kedua tentang kurma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.